Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan saya Cik FX. Okay geng, lama jugalah aku tak buat video ni geng. Okay, jadi hari ni aku nak buat video lah sebab lama aku tak buat video. Okay, video untuk hari ni aku buat guna iPad saja. Okay, jadi video apa aku nak buat tu? Aku nak buat video macam mana cara kita nak grow account kita tu supaya boleh banyak, ataupun cara kita nak layer. Selalu kan hampa tu suka sangat kan layer-layer ni. Okay, jadi aku nak ajak hampa cara layer yang betul macam mana. Hampa nak layer pun bukannya boleh layer ikut suka hati lah. Contoh macam mana tau layer ikut suka hati macam ni. Okay, macam ni geng, aku nak ajak hampa. Okay geng, jom kita sambung balik macam mana cara kita nak layer lah. Okay, first kali macam ni lah contoh market dia macam ni. Turun, market turun. Lepas tu dia naik buat support. Lepas tu ada breakout kat sini. Ada breakout, kita punya support. Okay, macam cara aku punya setup macam biasa, aku akan tunggu dia retrace lah. Kalau ada breakout macam ni, aku tak sell lah kat sini. Hampa jangan ingat aku sell kat dari sini. Aku akan tunggu dia retrace balik. Retrace dekat mana? Dekat kawasan support dia boleh pergi, kawasan resistance dia boleh pergi, kawasan bearish engulfing. Kat sini mesti ada bearish engulfing. Tiga tempat ni dia boleh pergi. Jadi aku akan tunggu dia dekat tiga tempat ni. Kalau kat support ni ada confirmation, baru kita boleh entry. Tapi selalunya kalau setup support become resistant, aku tak akan entry tau. Sebab dia boleh je nak naik lagi. Jadi aku tunggu lagi kat atas ni. Kalau kat sini ada bearish engulfing, kan, ada confirmation ataupun bearish engulfing area sini, baru aku entry kat sini. Lepas tu dia keluar bearish engulfing kat sini, kita janganlah sell kat sini. Kita tunggulah dia naik sikit kat area sini, baru kita sell. Kat area sini baru aku akan tekan sell. Okay, nak sell berapa? Kalau kita punya modal ada 100 USD. Ni ikut cara kita nak grow account. Cara kita nak grow. Kalau kita nak trade dengan layer ni, kita kena berani dah MC account kita. Sebab tu selalunya bila orang layer, dia akan MC. Sebab kita kena berani dah MC. Sebab kita dah layer. Kita layer ni dah lebih. Kalau dia naik berapa pip kalau kita layer pun kita dah rugi dah. Sekejap lagi aku akan tunjuk apa. Contoh kita nak entry kat sini, 0.1. Modal $100 je ni. Tapi kita nak untung banyak, kita entry 0.1. Benda ni orang tak ajak geng. Aku je ajak geng. Okay, kita nak entry berapa layer ni kat sini ni. Contohlah kita bubuh 3 layer. 30 pula dah. Auto kaya 30 geng. 3 layer je geng. Hampa jangan nak buh 30 geng. Okay, contoh kita entry kat situ 3 layer. Jadi campur 0.1 campur 3, 0.3 lah jadinya. Okay, jadi contoh kat sini, kalau dia naik lah, SL kita 30 pip lah kita ngebuh. Ataupun kalau hampa dah trade cara macam ni, selalunya aku tak letak SL. Sebab kalau aku punya mindset lah, kalau aku nak trade, nak grow account kecil ni, kalau tak jadi setup tu, aku kena berani MC. Bukan rugi tau, MC. Habis semua, $100 hilang. Kena berani MC sebab aku nak grow banyak. Contoh sekali nak entry, nak grow $1,000 ke, nak entry, nak profit $2,000 ke, aku kena berani lah rugi $100 ni. Jadi kalau cara aku tak ada SL. Hampa nak buat SL pun boleh je, tak ada masalah. Boleh je. Okay, tapi SL hampa kena atas pada ni lah. Atas pada resistor ni, ada shadow. Atas shadow ni sikit. SL kat situ. Okay, macam cara aku tak letak SL. Sebab ini dah masuk dalam bab lebih kurang kita nak full margin lah kan. Tapi tak full margin sangat lah. Biasa-biasa je. Kita ada ruang lagi kat sini 30 pip. Okay, untuk kita nak tahan kita punya entry ni sebelum nak MC tu. Okay, jadi kita entry 0.3 kat sini. Okay, kalau dia turun, masa dia turun ni, hampa duk nampak dia turun, hampa janganlah layer tau. Hampa jangan duk ingat masa dia turun ni kena layer dah. Masa dia turun, kita kena tunggu. Kita kena tunggu apa? Kena tunggu dia break support sebelum. Support sebelum apa? Yang ni, support ni. Kita tunggu dia break support ni. Dia break support ni macam biasa. Lepas ada breakout support, dia akan ada retracement. Masa dia retrace ni, kan, kita akan tunggu balik lah dekat 3 tempat. 3 tempat kat mana? Support. Kat sini contoh ada bearish engulfing ataupun kawasan candle confirmation, ataupun dekat kawasan resistor ni. Tapi kalau sampai kat sini habis kita.
Habis kita memang auto jahanam lah kalau kita nak layer tu. Jadi kita akan tahan floating lah kalau dia naik lagi. Okay. Lepas tu kalau dia retrace kat area support ni saja. Lepas tu dia keluar confirmation. Okay, confirmation. Bearish engulfing ataupun candle confirmation lah. Okay. Lepas tu kita tunggu dia retrace sikit. Masa sini kita akan layer lagi. Kita bukan layer masa turun lah. Kita layer masa dia retrace, ada keluar confirmation untuk drop. Masa tu lah kita akan masuk lagi entry 0.1, kita bubuh 2 kali. Okay, 2 kali. Kita jangan duk bubuh 0.4 pula kat sini. Jangan. Apa-apa pun kita tak boleh lebih dengan yang atas ni. Dengan yang atas ni kita tak boleh lebih. Biar dia je lebih. Bawah ni tak boleh lebih daripada yang atas ni. Okay. Kita kena kurangkan 1. Kurangkan 1. Jadi kita buh 0.1. Kita layer 2 kali. Kalau kita lebih jahanam, geng. Dia retrace lagi naik atas, habis kita. Okay, lepas tu dia turun. Dia turun lagi. Okay. Contoh dekat sini kan. Dia turun kat sini kan. Turun. Lepas tu dia retrace balik kat area sini. Lebih kurang kat area sini. Lebih kurang dalam 50 pip. Katakanlah 50 pip. 50 pip. 50 pip dah. Okay, dia turun sampai sini. Jadi kalau dia turun sampai sini kan, yang entry kita kat sini dah 50 pip. Jom kita kira tengok kita akan untung berapa. Okay, siapa-siapa nak kira pip ke, nak kira kalau kita profit dengan lot berapa, apa boleh buka lah website ni. Apa tulis dekat Google pip calculator, dia akan keluar ni. Apa ambil website yang nama Forex Time ni. Okay, contoh tadi 50 pip dia turun kan, kat kawasan dia retrace tu dah 50 pip. Lepas tu kita punya pair kita boleh pilih lah. Contoh Euro USD 0.3. Okay, kalau 50 pip kita dah profit dekat situ 150 USD kat sini. Okay, 150 USD dah kita profit kat area sini. Area sini kita dah profit lebih kurang 150 USD. Kita dah profit. Okay. Lepas tu kat sini kita tambah lagi layer 0.1, kita buh 2. Kita buh 2. Lepas tu dia turun lagi, geng. Dia turun lagi. Contoh kita turun sampai 100 pip dia pergi. Okay. Jadi 0.2 ni kan, 0.2 ni dia turun lebih kurang dekat area sini. Okay, jarak kat pip kat sini lebih kurang dalam 50 pip lah. 50 pip. 50 pip yang kita punya kawasan layer ni lebih kurang 50 pip dah dia turun. Jadi atas ni sampai sini 50 pip. Lepas tu sampai ni kita layer, dia turun lagi 50 pip. Okay, kalau macam ni, contoh kat atas ni kita kira balik 0.3. Okay, kalau dia turun 100 pip berapa? Kita kira yang 1 pip. Okay, kita tekan pula 1 pip. Okay, yang atas tadi 50 pula 1 pip. Turun 1 pip, kita profit 300 USD, geng. Okay, 300 USD kita profit kat situ. Okay, lepas tu kita tengok balik yang dekat layer 0.2 ni. Yang 0.1 kita buh 2 ni. Dia turun 50 pip je. Okay, dia turun 50 pip. Okay, 50 pip 0.2. 50 pip 0.2. $100. Jadi kita dah profit dekat sini, kita dah profit lebih kurang 400 USD kalau kita campur semua ni. Kita dah profit lebih kurang 400 USD. Banyak tu, geng, 400 USD. Nampak? Daripada account 100 USD yang boleh grow sampai 400 USD. Ini cara senang. Cara senang. 100 pip pun dah boleh buat dah 400 USD. $100 pun dah boleh buat dah 400 USD. Nampak? Ini cara senang je. Macam cara aku duk guna tu. Contohlah aku layer. Macam cara yang aku duk layer sebelum ni kan. Yang aku buat 12k. Daripada 200 USD aku buat 12k. First kali tu aku bukannya trade terus. Daripada $200 aku trade bagi jadi 12k. Tak, geng. Aku akan buat benda ni dulu. Ni. Ni aku akan trade macam ni dulu. Aku trade macam ni dulu. Agak-agak account aku tu dah cukup. Kalau ni 400 USD kita profit. Campur dengan duit dalam account, kita dah ada 500 USD. 500 USD ni masa ni lah kita nak hentak, geng.
Masa ni lah kita nak hantar betul-betul. Bukan masa daripada 100 USD ni apa nak hantar. Dah. Ni kalau hamba hantar habis geng. Tak tahan lama. Inilah 500 USD ni lah penyelamat kita. Okay. Jadi kita akan full margin masa dekat 500 USD. Cari lagi setup macam biasa. Breakout. Benda yang sama je geng. Breakout. Apa tak payah cari je dekat area pucuk account ni apa semua tak payah. Kita guna breakout je. Lot dengan lot yang betul kita boleh grow account kita. Tunggu dia retrace. Kalau macam aku support become resistant ni aku tak guna sangat sebab aku tak suka sebab selalunya dia boleh je nak naik lagi. Kalau apa follow signal ini favorite setup lah. Kalau follow signal ini favorite setup depa. Support become resistant, resistant become support. Itu je. Kalau hampa nak buat group signal hampa sendiri pun boleh geng. Hampa buat setup support become resistant, resistant become support. Senang geng. Nak buat group signal senang je. Itu je setup hampa kena guna. Okey, lepas tu dia retrace. Contoh dia retrace dekat kawasan resistant pula sini kali ni. Kawasan resistant ni kita tunggu lah macam biasa confirmation. Nak belajar confirmation tengok video aku sebelum ni. Okay, ada confirmation dia retrace balik dalam zone confirmation dia ni. Okay, dia retrace balik dalam zone confirmation. Okay, contoh tadi kita bubuh lot 0.3 kan. Kita bubuh 0.1 kita layer 3 kali. Okay, kali ni kita nak bubuh berapa? Kali ni kita bubuh tambah sikit 0.5 ke 0.6 ke. Bubuh je kan. Bubuh. Okay. 0.1 apa nak layer 5 kali ataupun 6 kali pun boleh. Contoh kita buat 5 lah. Okay, 5 kali. Lepas tu dia drop kan. Dia turun lagi. Turun. Lepas tu dia breakout pula sini. Kita tunggu dia breakout kan. Dia breakout. Dia ada buat retrace balik. Okay, dia buat retrace balik. Contoh dia retrace 50 pip juga macam tadi. Okay, 50 pip juga. Masa dia retrace kat ni 50. Asal aku tulis kosong dulu 50 pip. Okay, dari sini. Ni dari sini 50 pip. Jadi setengah macam tu. Okay, kat area 50 pip ni kita boleh layer lagi. Contoh dia dah keluar dah confirmation kat area sini. Kita tunggu dia retrace sikit. Layer lagi kat area sini. Kalau kat sini lot kita bubuh 0.5. Kita entry 5 kali. Jadi kat bawah ni kita akan bubuh 0.4 pula. Kita entry 4 kali ataupun apa boleh je bubuh 0.4. Lepas tu dia turun lagi kan. Dia turun lagi. Contoh sampai sini pun dah 100 pip. Sampai sini dah 100 pip. Lepas tu kita boleh kira balik. Kita pergi masuk balik dekat website Forex Time tadi tu. Tadi apa? 0.5. Kita kira yang atas dulu. Atas tu kita kira 100 pip dah turun kan. Okay. 0.5. 500 USD. Okay, 500 USD. Kita profit. Dia turun. Yang atas ni saja. Ni yang atas ni saja. Ni kita tak kira lagi ni 0.4. 0.4 jarak dia kat sini 50 pip sebab kita layer sini area 50 pip. Okay, jadi kita kira balik. Kalau 50 pip 0.4 apa? Kita tulis kat sini 50 pip. 50 pip 0.4 200 USD. Jadi 200 USD tambah dengan 500 USD tambah 200 USD berapa? 700 USD. Sampai kat sini kita dah kaya dah. Kita ada 700 USD. Campur pula dengan kita punya apa modal tadi kan. Kita punya modal tadi ada 500 USD. Kita dah profit lebih kurang kat sini total semua kita dah ada 1200 USD. Nampak? Kita cuma perlu 2 setup saja untuk buat 1200 USD. 2 setup je. Nampak? Senang je kan nak buat 1000 USD. Bukan susah pun. Siapa-siapa yang masuk tournament aku nak guna cara ni pun apa boleh je guna geng. Tak masalah. Aku ada buat tournament kan. Jadi siapa-siapa yang nak masuk tournament aku apa boleh tengok lah bawah video ni aku akan letak description. Apa boleh daftar lah cara macam mana nak masuk tournament. Nampak? Jadi macam mana? Mesti hampa pelik macam mana aku boleh grow
Akaun yang 200 USD jadi 12k. Dia macam ni geng. Masa yang dekat sini, daripada yang awal-awal ni kan, contoh setup yang macam ni. Okay, setup yang kedua ni selalunya aku tak bubuh 0.1, aku tak bubuh 0.2, aku tak bubuh. Kat area sini aku akan tekan sikit lah. Aku bubuh 1 lot ke, aku tambah 1 lot, lebih kurang dalam total kat area sini 2 lot. Dia turun lagi, dia retrace kat sini, aku tutup lagi 2 lot ke kat area sini kan. Macam tu. Itu sebab aku berani MC. Dia atas kita. Kalau kita nak profit lebih, kita kena top up sikit lah kita punya pip tu lebih. Macam tu je. Lepas tu aku akan hold lah. Hold lah sampai ke sudah. Kalau satu pip ni memang aku buat tak tahu lah. Satu pip ni aku hold lagi. Aku target lebih kurang dalam 200 pip, 250 pip, 300 pip. Sebab tu lah aku boleh grow banyak. Sebab aku makan pip. Lagi dia turun, dia breakout je. Dia retrace, aku buat benda yang sama. Cuma jangan lebih daripada yang atas ni je layer. Turun lagi. Layer sampailah habis hamba punya layer tu. Dia turun. Tapi layer tu ingat, masa dia duduk turun macam ni, jangan duduk tekan layer dah. Layer kita masa retrace. Masa retrace macam ni. Ni. Masa break. Break. Ni masa retrace ni nak layer. Bukannya masa turun ni nak layer dah. Masa ni apa layer. Kalau dia retrace, habis lah floating kita ni. Jadi merah lah. Floating. Sebab tu lah dia break je, kita kena tunggu. Tak boleh layer lagi. Memang kita nampak dia turun. Dia akan naik sebelum dia nak turun tu. Jadi masa dia naik tu lah kita akan layer. Bukannya masa dia turun ni. Dia tak turun-turun terus kan. Tak. Dia tak turun macam ni kan. Jadi buat apa nak layer macam tu. Dia tak turun macam ni kan. Tak. Apa jangan ingat. Apa layer macam ni kan. Dia turun macam tu tak kan. Tak. Dia ada retrace. Masa ni kita nak layer. Tu. Masa turun ni jangan duk layer pula. Ni retrace balik baru layer. Turun. Macam ni cara nak layer kan. Aduh cicak ni pun nak bunyi time aku buat video ke. Ini bukan cara layer dak. Ni cara layer. Ni. Masa dia retrace inilah layer kita. Dia turun jangan duk layer. Retrace layer. Nak layer lah. Tu cara nak full margin. Bukannya full margin daripada awal trade $100, pom tekan dak geng. Tekan layer kan sampai habis full margin tu. Dak. First kali kita kena cari modal sikit. Kita cari macam tadi aku ajak, kita cari bagi cukup $500. Dah ada $500, masa tu lah kita nak hentak sikit lah. Taklah hentak terus sampai habis $500 dak. Kita hentak sikit. Lepas tu dia turun. Lepas tu masa dia turun ni jangan nak hentak lagi masa ni. Apa ingat apa market tak boleh retrace. Tunggu dia retrace tu. Dia mesti retrace punya. Masa dia retrace ni lah kita layer. Turun lagi, breakout. Dia ada breakout mesti ada retrace. Walaupun sikit mesti ada retrace. Okay. Yang ni memang tak ada. Jangan duduk turun macam ni. Hampa set, hampa punya sell stop. Siap-siap. Jangan. Itu menempah maut kita panggil. Itu menempah MC kita panggil. Sebab apa? Sebab kalau hampa layer banyak-banyak, dia turun. Memang dia turun. Oh, biru. Tiba-tiba naik kan. Naik sebab apa? Retrace je. Bukan nak terbang pun. Retrace je. Habis. Kalau entry hampa kat layer bawah ni banyak lot, kat atas yang layer atas tak boleh cover, MC. Ada yang tanya aku, weh macam mana boleh layer lot besar-besar? Sebab apa tau? Bukan dengan modal kita tu. Dengan kita punya entry layer kita tu. Yang first kali ni. Masa kita mula tu. Berapa lot kita buh? Dia turun sampai sini. Contoh dah profit lebih kurang $1,000. Kan? Naik sampai sini. Kita layer lagi. Dia kita boleh layer dengan lot yang agak besar lah. Tak besar mana pun. Boleh lah. Boleh lah kita punya layer tu. Jadi kita jangan lebih daripada yang atas. Yang bawah ni kita tak boleh lawan kita punya tok guru yang kat atas ni. Okay, anak murid ni. Ni anak murid dah. Ni kepala dah, tok guru dah. Kita tak boleh lawan tok guru kita. Kalau kita lawan, memang kita akan auto MC. Kalau kita buh lot bawah ni lagi besar.
Contohlah dia nak detail sikit je. Sampai sini MC lah. Sebab load sini lagi besar. Load sini tak boleh tahan. Ni, kat sini tak boleh tahan dia punya load kat sini. Jadi, dia detail sikit je MC. Lepas tu turun balik. Sakit hati kan. Jadi, nak entry tu pun, load kita tu pun main peranan penting juga. Dia macam tu je geng. Senang je. Nak layer ni senang je. Tak susah pun. Dia macam tu. Aku contoh macam selalu aku duk layer macam ni. Aku akan cari market yang on the way nak buat reversal. Macam mana tau? Contoh head and shoulder kan, kawasan-kawasan kita nampak yang market tu nak buat reversal. Contoh macam ni. Kat kawasan pucuk. Aku bukan entry pucuk kat sini tau. Kat sini aku tak entry lagi. Walaupun kita nampak macam dia nak berubah arah ni. Aku tak entry lagi. Aku tunggu dia breakout. Apa pun breakout signal kita. Tak ada breakout, kita tak boleh entry. Tunggu breakout. Ada breakout, retrace. Ada confirmation. Masa sini lah kita entry geng. Kan? Ada confirmation dari sini. Masa sini lah kita akan entry. Lepas tu, okay, kita dah nampak. Oh, ni reversal. Jadi, bila ada reversal, market daripada yang uptrend ni, kan? Yang uptrend ni, dia akan menjadi downtrend kat sini. Jadi, kat kawasan sini lah kita akan melayer. Kawasan sini lah kita akan layer. Macam tu. Bukannya kita trade layer ni dalam kawasan setup yang market yang macam ni. Dah, ini sideway kita panggil. Kita tak boleh. Memang dalam sideway kita ada breakout. Memang ada breakout sideway. Tapi dia punya retracement macam ni kan. Retracement sideway macam tu. Lepas tu dia naik. Itu macam ni. Breakout. Okay. Retrace macam ni. Dah break kita punya resistance kat sini. Macam mana kita nak trade kalau macam ni? Macam mana kita nak layer? Sampai ke sudah duk main tempat yang sama. Sebab tu kita tak boleh trade dalam kawasan sideway. Boleh tapi macam ni lah. Buy kat sini. Naik. Lepas tu close sell pula kat sini. Buy kat sini. Tapi apa tahu ke dia nak pergi sampai mana? Confirm ke sampai dekat kawasan support ni dia boleh naik balik? Confirm ke? Tak confirm. Sebab ada sideway. Dia mesti boleh pecah sideway tu. Kawasan sideway tu sampai masa dia akan pecah. Dia akan tembus. Jadi bahaya kalau kita trade kat area sini. Memang bahaya. Ini kawasan larangan. Selalu aku tak bagilah siapa-siapa trade kat kawasan ni kalau yang masuk grup aku. Okay, jadi siapa-siapa yang nak belajar pasal apa full margin ke, cara nak grow account cepat, macam ni je, simple je geng. Apa-apa pun nasihat untuk hangpa semua, kalau hangpa dah berani layer, hangpa kena berani MC. Kalau nak grow account kecil jadi besar, first kali dalam kepala, okay, kalau aku rugi, kalau aku MC, okay, tak apa, aku terima dengan hati yang terbuka. Macam tu je. Sebab kita kalau trade macam ni, kita tak boleh buat SL geng. Tak boleh buat SL. Sebab kita nak grow sekaligus kita nak grow. Kita bukan nak trade biasa-biasa ni. Okay, break. Okay, setup 0.1. Okay, SL atas 30 pip. Turun berapa pip. Okay, kena TP close. Bukan macam tu. Itu cara biasa. Cara trade biasa. Cara macam tu boleh. Tapi yang kena trade banyak kali. Banyak kali kena entry. Setup kena ada banyak. Baru hampa boleh grow account hampa. Kalau hampa guna cara ni, hampa tak perlu pun nak cari setup banyak. Satu setup tu hampa dah boleh grow jadi banyak. Macam video aku yang kat TikTok tu. Jadi siapa-siapa yang belum follow aku kat TikTok, pergi follow. Yang belum follow aku kat IG, boleh pergi follow. Nama Aceh FX juga. Sama je. Okay. Senang je geng. Senang je. Jadi nasihat tu je lah. Siapa-siapa yang nak grow account, nak compound account dia, kena berani MC. Kalau hampa MC pun kan, contoh hampa buat 1,200 USD kat sini. Kalau 1,200 USD ni hampa MC juga, okay, hampa janganlah duk sedih sebab hampa rugi 1,200. Tak geng. Hampa punya modal hampa awal tu $100 je. Bukan 1,000. Jadi jangan feel macam hampa hilang $1,000 dah geng. Hampa kena feel macam hampa hilang 100 USD. Jadi kalau hampa hilang 100 USD, hampa boleh relax lagi. Kalau hampa trade, modal kan $50. Hampa grow sampai profit $5,000. Lepas tu hampa rasa, lepas tu tiba sampai kat $5,000 tu, kan? MC. Lepas $5,000 tu hampa MC. Lepas tu
Aduh, aku dah rugi $5,000. Tang mana rugi $50? Jadi hampa janganlah duk sedih. Hampa dah rugi lebih kurang $5,000. Siapa ada orang tanya, rugi berapa weh? Trade forex ni hampa keluar modal berapa, rugi apa dah? Aku hari ni aku punya modal habis sampai $5,000. $5,000 aku rugi ni. Kita jangan macam tu. Kita punya first modal tu, kita ingat balik first modal kita berapa dolar? $50. Jadi $50 je kita rugi. $5,000 ni kita trade. Kita trade dalam market. Jadi kita jangan duk fikir kita rugi $5,000. Kalau kita fikir, memang emosi terganggu lah. Jadi macam tu je. Aku selalu macam tu lah. Kalau aku MC dengan akaun kecil ni kan, aku grow, tiba-tiba aku MC $1,000 ke. Lepas tu aku tak fikir yang aku rugi $1,000. Aku fikir aku rugi cuma $50. Aku cuma rugi yang deposit aku tu je aku rugi. Aku buat keluar berapa hari tu. Aku nak trade, aku depo berapa. Itu je. Bukan kita trade. Profit $5,000. Lepas tu kita MC $5,000. Kita MC $5,000. Lepas tu kita pun, aduh, aku MC $5,000 hari ni. Habis duit banyak. Banyak. Tang mana baru hampa deposit $50 lah. Jangan macam tu. Jadi mindset tu tukar sikit. Jadi tu je nasihat aku untuk apa. Kalau hampa nak grow account, MC tu biasa. Sebab kita nak grow kan account kita kan. Daripada $100 nak jadi 10k ke. Boleh. Benda tu boleh buat. Benda tu boleh buat. Cuma hampa kena berani lah. Itu je nasihat aku. Hampa kena berani. Hampa kena sabar. Jangan kalut-kalut. Kalau kalut ni macam mana? Kalut macam ni lah. Breakout. Dia turun. Retrace. Dia turun lagi. Hampa entry layer lagi. Sampai ni layer. Sebab apa aku tak bagi layer? Sebab sini ada support. Okay, contoh tengok balik sini. Okay, contoh dia turun. Sampai ni apa layer? Ni ada support. Ada support. Mesti retrace balik dari sini. Jadi layer pun ni akan floating tau. Dia akan floating. Dia akan negatif. Jadi ni sampai ke entry awal tadi balik. MC geng. Jadi jangan buat macam ni ya. Jangan duk letak sell stop ataupun buy stop. Macam sell ni jangan letak sell stop siap-siap ni. Market duk ada kat sini, apa dah letak dah sell stop penuh ni. Jangan. Sebab dia boleh retrace. Masa retrace ni lah kita layer. Macam tu cara nak layer, cara nak full margin macam tu. Bukannya penuh, bukan. Jadi ubah cara trade hampa tu. Kalau hampa jenis yang kaki full margin, yang kaki nak grow account, boleh cuba cara yang aku duk guna. Yang selalu aku duk guna, aku duk tunjuk aku punya yang aku duk trade apa semua macam ni lah cara. Macam mana aku grow account kecil jadi besar. Macam ni je. Cuma lot aku tu aku tambah sikit, aku besarkan sikit. Dan pip aku tu pun banyak. Aku hold lama. Aku hold dalam 3 hari, seminggu, 2 minggu. Dia akan lebih. Walaupun kita punya lot tu tak padan dengan kita punya profit tu. Lot tak padan dengan profit. Tapi kita profit banyak. Sebab pip kita tu besar. Pip besar. Jadi yang tu saja daripada aku. Tak ada apa pun geng. Tengok buat video pun pukul 3 pagi geng. 3 pagi. Time ni je free. Jadi yang tu saja daripada aku HFX. Okay, siapa-siapa yang nak join tournament masih buka lagi. Aku tutup 20 hari bulan. Masih buka lagi. Siapa-siapa nak join, bawah video ni ada description. Okay, dekat description tu hampa boleh masuk dulu group tournament ataupun group channel Telegram aku. Hampa masuk dulu. Info-info semua ada dalam tu. Ataupun dalam tournament hampa boleh masuk. Tanyalah cara nak join tournament macam mana. Kalau hampa nak join tournament, ada dah borang. Bawah video ni aku akan letak borang. Hampa isi borang tu semua. Hampa dah faham. Baca dulu dengan teliti. Dah faham apa semua. Baru hampa isi. Lepas tu deposit apa semua. Okay. Minimum deposit aku buat untuk tournament kali ni $150 USD. Maximum hampa boleh masuk $200 USD. Jadi tak kisah hampa nak masuk antara dua ni. Kalau hampa nak deposit $160 USD pun boleh. $170, $180 USD pun boleh. Okay. Jangan lebih 200 USD ataupun jangan kurang 150 USD. Yang tu saja geng. Okay. Hadiah tempat pertama berapa? 1000 USD geng. Kenapa ni? Okay.
Hadiah tempat pertama 1000 USD. Okey, tempat pertama. Tempat kedua 500 USD bukan ringgit kan, USD. Ya, ada tempat ketiga aku bagi 300 USD. Keempat sampai ke 10 dapat sagu hati lah. Dapat sagu hati. Sagu hati. Okey. Dapat sagu hati. Jadi macam mana kita nak menang $1000 ni? $1000 ni kan, senang je nak menang. Hampa kena grow account hampa daripada contoh 200 USD kena grow sampai jadi 1000 USD. Hampa grow 1000 USD. Dalam tournament tu hampa seorang je ada $1000 masa tu. Hampa lah kena dapat nombor 1 ni. Hampa akan menang. Hampa dah grow account $1000, lepas tu hampa dapat lagi $1000. $2000 dah kat situ, geng. Kaya, geng. Jadi kalau hampa duk trade, ni kan, rugi kalau hampa tak masuk tournament yang aku buat ni. Hampa boleh join, geng. Boleh masuk. Okay, boleh masuk. Senang je. Macam tadi aku ajak tu cara nak jadi $1000. Macam tu je. Okay, lepas tu yang kelima ni, hampa kena grow account hampa lebih 500 USD. Kalau dalam tournament tu hampa seorang ada 500 USD, hampa dapat 500 USD. Ketiga, hampa kena grow account lebih 350 tau, bukan 300 USD, 350 USD. Hampa dapat lah hadiah 300 USD ni. Senang je kan. Tapi kalau dalam tournament tu ada yang 2000 USD, dia ni lah akan menang tempat pertama. Tempat kedua kan, tempat kedua $1000. Ada nombor 2 ni $1000. $1000 ni dia akan menang hadiah nombor 2. Macam tu. Macam biasa. Okay, jadi dalam tournament ni siapa-siapa ni yang MC tapi dia nak masuk lagi, boleh. Hampa cuma perlu deposit lagi. Hampa deposit je. Last kali kita akan check lah dia punya equity apa semua, balance cukup apa semua, dah close position. Kita akan tengok siapa yang paling tinggi. Okey, dia menang. Kedua paling tinggi nombor 2, ketiga paling tinggi nombor 3, keempat paling tinggi nombor 4, sampai nombor 10 ada hadiah. Okey. Jadi yang tu saja daripada aku, HFX. Okey, siapa-siapa yang nak masuk group pun aku buka juga. Okey, nak masuk group kita buat hari tu aku buat $10 untuk masuk group. Tapi okey lah, ramai jugalah masuk, lebih kurang 500 orang macam tu masuk. Okey, terima kasih yang masuk tu. Okey, tapi kali ni aku tak buka dah yang 10 USD. Okey, sebab aku tak mau yang masuk 10 USD ataupun yang masuk daftar broker saja. Sebelum ni aku buat yang daftar broker saja. Hampa tak ada duit nak deposit kat account Sen, tak ada masalah. HFX bagi masuk free dengan daftar 2 broker. Daftar 2 broker siap, boleh masuk group. Tapi hari tu lah. Untuk lah ni, kalau nak masuk group, hampa kena bayar lah 50 USD. Bukan banyak kat aku. Deposit dekat account broker yang berdaftar dekat aku tu. Deposit dekat account tu. Okay, deposit dekat account yang berdaftar dengan aku tu. Lepas tu, hampa boleh belajar lah dalam group tu. Hampa boleh deposit dalam account Sen. Kalau hampa ni betul-betul newbie, betul-betul zero, hampa kena deposit dekat account Sen. Account Sen ni account belajar. Tak kisah, deposit $50 pun boleh. Dia akan tukar jadi 5,000 USD dalam MT4. Itu account Sen. Hampa boleh training guna 5,000 USD Sen tu. Okay. Jadi kali ni siapa-siapa nak masuk tournament, dia kena deposit dalam account dia 50 USD. 50 USD ni bukan aku dapat, hampa yang dapat. Okay. Untuk hampa juga. Untuk hampa nak belajar trade juga. Sebab aku tak mau yang masuk grup HFX ni main-main. Okay. Tak mau yang main-main. Yang belajar dalam grup ni. Lepas tu guna teknik-teknik yang selain yang aku ajar, aku tak mau. Sebab tu lah aku nak ambil yang masuk-masuk ni betul nak belajar dengan aku. Nak follow cara aku trade macam mana. Macam tu aku nak cari. Okay, yang tu saja daripada aku, HFX. Assalamualaikum, geng. Terima kasih dah support HFX selama ni. Assalamualaikum.